Hai, Assalamualaikum dan Sobat Bayar. Jadi di Malaysia, pasaran adventure atau motosikal dual purpose memang semakin meningkat naik ya, permintaan dia semakin tinggi. Tapi kita tahu dia cakap tentang motosikal dual purpose, memang segmen harga dia agak keras lah. Kita ada Ducati Multistrada V4S yang tu harga dia sekitar 150,000, harga terbaru. Kita ada BMW R1250 GS yang tu pun sekitar 120,000, 130,000. Tapi nak tahu tak, sebenarnya ada sebuah motosikal dual purpose atau adventure bike yang 1000cc tapi harga dia bawah daripada 100,000. Apa yang saya nak cakap kan? Ni dia, Suzuki V-Strom 1050 XT. Okay, so inilah dia Suzuki V-Strom 1050 XT. Ini adalah varian tertinggi lah, varian yang standard. 1050 tu tak masuk Malaysia, yang tu datang dengan rim alloy. Okay, so yang ni versi XT, dia lebih adventure. Rim alloy, okay, depan 19 inci, depan belakang 17 inci. So ini adalah tawaran, salah satu daripada tawaran Suzuki Malaysia, Suzuki V-Strom 1050 XT. Dia ada varian lebih kecil iaitu 650 XT. Okay, yang tu dikuasakan dengan enjin 650cc V-twin. Dan yang bestnya, V-Strom 1050 XT ni pun datang dengan enjin V-twin yang agak besar, 90 darjah 90 degree, 1000cc atau 1037cc. Dan enjin ni menghasilkan sekitar 106 horsepower dan juga 100 Nm of torque. So kalau nak bandingkan dengan GS dan Multistrada, horsepower dia lebih rendah, tapi dia tinggi sikit daripada Africa Twin. Tapi dia menang daripada aspek torque lah. Jadi torque dia agak tinggi, 100 Nm torque. So before saya ride, before kita naik motor ni, kita cerita selebih lagi. Kalau korang beli motor ni di Malaysia, dia datang sekali dengan pioneer kiri kanan tu. Okay, harga dia untuk pasaran kita adalah sekitar 81,000. Macam saya cakap, lebih murah, jauh lebih murah, atau separuh harga lagi daripada BMW R1250 GS dan juga Ducati Multistrada V4S. Kita ada brake caliper Tokiko. Okay, twin caliper depan dan belakang. Belakang single caliper Tokiko juga. Kita ada suspension boleh laras daripada Kayaba. Dan belakang dia pun remote adjustable. Korang hanya perlu pulas toggle ni saja untuk adjust suspension belakang. Okay, so design wise, rasanya kalau korang yang peminat setia Suzuki, korang tahu ini adalah design yang diinspirasikan daripada Dr. Big. Okay, dengan big depan yang panjang macam ni, dengan warna yang cukup ikonik. Untuk pasaran kita, kita ada dua warna. Warna ni dan juga satu lagi warna, tak silap saya, warna kelabu biru. Tapi saya rasa yang ni lebih ikonik sebab dia nampak lebih vintage dan retro lah. Okay, so tak nak cerita banyak, selebihnya kita ride motor ni. Saya kongsikan apa lagi yang best tentang Suzuki V-Strom ni. Kita start. Okay, so bukan TFT screen, LCD sama seperti Katana dan GXXR 1000. Okay, sayang bunyi dulu. So enjin V-twin yang sangat-sangat besar, 1037cc, 90 degree, 190 darjah, sekitar 106 horsepower dan 100 Nm torque. Dia pulas. Oh, dia ada tamper sound tu, yang best tu. Itulah barunya bunyi ikonik bagi sebuah motosikal adventure. So jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cuaca Malaysia hari ni sangatlah panas, saya. Okay, so segala kuasa enjin yang saya cakapkan tadi disalurkan menerusi transmisi 6 kelajuan. Okay, dia punya gear ada bantuan assist dan slipper clutch. Jadi pertukaran gear tu memang lancar lah. Cuma lepas saya dah bawa selama seminggu, apa yang saya rasa daripada motor ni, gear 2 dia tu korang kena tolak lebih sikit. Okay, gear lain tak ada masalah, gear 2 tu je dia agak panjang gear ratio dia. So korang kena tolak lebih sikit, kalau tak dia akan masuk neutral. And then gear 3, saya rasa gear 3 dia agak pendek. So bila kita overtake tu
macam pakai gear 3 tu kejap je dah kena masuk gear 4. But pick up dia memang saya rasa antara yang the best lah ada dalam market. So motor ni sebagai sebuah motosikal adventure, of course korang mesti nak tahu tangki dia berapa kan. Jadi tangki dia, kapasiti tangki dia adalah 20 liter. So 20 liter tu korang boleh dapat lah dalam 300 lebih mileage. Tak ada masalah. Setakat 300 km tu memang korang boleh capai lah. Tak kisahlah korang ke tengah pula 1314 dekat tengah-tengah highway tu. Okay. And then kalau korang masuk highway, especially LPT1, LPT2 yang straight panjang tu, tak perlu risau sebab lepas beberapa lama peminat Suzuki duk demand akhirnya V-Strom 1050 XT ni ada cruise control yang mana korang boleh akses dengan hanya menekan butang kat bawah ni, belah kanan ni. Tekan butang cruise control, dia akan nyala ikon ni. Dan kat situ korang hanya perlu tekan set di sebelah kiri ni untuk tetapkan kelajuan. And then bila korang tak nak pakai, just tekan balik butang cruise control dan dia akan turn off. Pada saya cruise control ni, kalau kita setakat bawa dalam town, setakat ride nak ke Gait Genting atau lalu jalan lama, tak perlulah. Pada saya cruise control ni hanya penting kalau kita lalu LPT1 dan LPT2. Yang tu memang perlukan sangat-sangat sebab jalan straight je memang korang perlukan bantuan cruise control. Kalau tidak, lengah juga tangan. Angin kuat hari ni. Tak tahu lah audio ni tangkap ke tidak. Harap dia tangkap lah. Okay. So tempat duduk pada saya memang sangat antara strong point V-Strom 1050 XT ni. Tempat duduk dia memang sangat-sangat selesa. Cumanya nak kata selesa untuk tempoh lama tu tak berapa. Saya bawa pergi Negeri Sembilan PD pun dah lepas sejam tu dah rasa kematu sikit lah. Jadi walaupun dia selesa, luas, okay, tapi dia taklah empuk macam mana yang saya harapkan. Sebab sebelum ni masa saya review Ducati Multistrada V4S, seat dia tu memang saya duduk daripada KL, Perak balik KL, memang langsung tak ada rasa kematu langsung. Tadi macam tu lah beza dia. Pada saya bukan satu isu. Sebab lepas ride 1.5 jam, 2 jam tu memang korang digalakkan untuk berhenti berehat kan. Jadi pada saya bukan satu masalah lah benda tu. Okay, so apa lagi yang best tentang motor ni? Okay, Suzuki telah melengkapkan segala benda yang moden dan premium lah pada V-Strom 1050 XT ni. Seperti yang kita tahu, Suzuki bukanlah terkenal dengan teknologi moden. Katana tak ada 6 axis IMU, GXXR pun tak ada 6 axis IMU. Tapi pada V-Strom ni, IMU atau Inertial Measurement Unit tu ada. Okay, sebab itulah kita ada cruise control dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, kita ada Suzuki Intelligent Ride System atau SIRS, yang tu merangkumi motion control, hill control, low RPM assist dan sebagainya. Macam yang korang, kalau korang tengok review Suzuki kami sebelum ni, low RPM assist tu merupakan ciri yang saya rasa sangat-sangat penting. Okey, apa yang dia buat bila korang masuk gear 1 dan misal kata jalan sesak, korang perlu bawa dengan perlahan tapi takut mati, benda tu tak akan berlaku dengan adanya bantuan low RPM assist tu. Jadi korang hanya masuk gear 1 tanpa perlunya pulas throttle, motor tu korang lepas throttle perlahan-lahan dia akan jalan. Jadi ciri tu sangat penting lah, especially bila korang bawa motor yang seberat 200 kg macam ni. Cumanya apa yang saya boleh kata, saya dah test Multistrada, saya dah test GS, saya dah test Africa Twin dan sebagainya. Saya rasa motor ni korang tak rasa pun macam bawa motor 1000cc. Sebabnya dia agak sangat ringan kalau dibandingkan dengan lah 200 kg tu bukanlah ringan mana kan. Tapi kalau dibandingkan dengan GS dan sebagainya, yang tu 240 kg, jadi berat yang tu agak terasa. Tapi pada model ni korang memang rasa macam bawa motosikal middleweight
sekitar 800-900cc. Yang tu antara ciri yang saya suka tentang V-Strom. Yes, Suzuki memang melabelkan motor ni sebagai motosikal adventure touring, okay? Tapi bila saya nak cakap tentang part adventure tu, dia bukanlah adventure yang off-road, betul-betul off-road tu, okay? Tapi tak ada masalah kalau korang nak lenjan light off-road yang ringan, flat, rata dan sebagainya. Sebab dia punya dia punya oil filter memang dekat bawah bahagian depan, betul-betul belakang mudguard tayar depan tu. Jadi kalau korang nak buat hentak-hentak, lenjan-lenjan, lompat-lompat tu memang barai lah, okay? Tapi kalau setakat nak light off-road, gravel, tak ada masalah, no problem. Tayar ni pula tayar dual purpose, jadi bukanlah fully off-road. Jadi macam saya cakap, untuk light off-road tak ada masalah lah. And then rim spoke tu pula memang boleh menyerap hentakan dengan lebih baik lah berbanding alloy. So macam biasa kita nak pulang motor ni, okay, saya dah pakai motor ni hampir seminggu. Dan apa yang saya boleh cakap, performance wise motor ni memang powerful. Pick up dia saya rasa antara yang the best. Dia tak ada lag, sebab ada setengah-setengah pick up motor macam Africa Twin tu, dia ada sedikit lag, okay? Tak seperti Multistrada dan juga GS. Tapi motor ni memang tak ada lag. Dia punya throttle response dia tu pada saya berada pada tahap yang sangat-sangat baik, very on point. Dan yang best tentang motor ni, kalau korang beli 81,000, datang dengan panniers terus dan juga engine guard, okay? So dia bukan datang kosong. Yang tu antara kenapa saya suka lah motor ni. Kalau dalam saya dah test beberapa motor, saya rasa V-Strom 1050 XT ni antara adventure bike yang saya rate sangat-sangat tinggi lah. Favorite saya adalah Multistrada V4S, dan mungkin V-Strom ni adalah kedua. Sebab saya rasa dia, okay, walaupun dia tak se-fancy motor lain, okay, dia tak ada adaptive cruise control, dia tak ada blind spot monitoring system macam Multistrada dan juga BMW RT 1250, okay, dia tak ada radar blind spot macam Triumph 1200. Tapi apa yang saya boleh cakap, apa yang ditawarkan Suzuki adalah sebuah motosikal yang tahan lasak, dependable, maintenance tak mahal banding dengan motosikal Continental lain, okay. Elektronik dia memadai. Kita ada cruise control, tak ada adaptive cruise control pun tak apa, sebab itu sebenarnya ciri agak fancy dan premium sangat-sangat. Cruise control dah cukup. TFT screen tak ada pun tak apa. Pada saya screen LCD ni dah memadai. Dia dah tunjuk info-info yang sepatutnya ada pada sebuah motosikal adventure, okay. Kita ada gear dekat tengah ni, kita ada speedometer, okay. Kita ada fuel gauge atau meter minyak, kita ada range minyak, kita ada odometer kat sini. So pada saya, apa yang info yang ditawarkan tu memang cukup-cukup lengkap bagi sebuah motosikal adventure. Lampu LED depan dan belakang, penghadang angin ni pun boleh adjust. Cumanya penghadang angin ni korang perlu tak boleh nak adjust masa tengah bawa macam ni, okay. Korang kena bangun, berhentikan motor, turunkan motor, lepas tu dia punya adjust tu dekat belah depan, okay. So itulah yang saya rasa select sikit tentang motor ni. And then kita ada panniers ni, so saya agak risau lah. Okay. So apa lagi yang saya tinggal, okay. So kawalan meter mode boleh tukar kat sini, okay. Kita boleh adjust traction control, kita boleh adjust dia punya mode, okay. Dan ABS. Dia punya handlebar dia very basic. Kita ada kill switch dekat sini, kita ada hazard light dan butang cruise control. Dan kalau korang nampak, kunci motor ni masih lagi menggunakan mechanical key, dia tak guna keyless seperti Multistrada dan GS, okay. Kedua-dua motor tu guna keyless. So pada saya itu bukan satu isu, sebab saya suka mechanical key, sebab kita tak risau hilang lah, sebab kita perlukan bawa kunci tu ke mana-mana aja.
So saya dah bawa orang rumah saya duduk belakang. Bila tanpa panniers, tempat duduk tu memang sangat-sangat selesa. Tapi bila ada panniers, tempat letak kaki orang rumah saya tu tak selesa, sebab dia akan langgar box dekat tepi tu. Yang tu yang saya rasa macam positioning tempat letak kaki atau footpack tu kurang sikit lah. Yang tu je saya rasa macam sesuatu yang Suzuki boleh improve. Mungkin orang kat Jepun kecil-kecil kan, kalau duduk tak ada masalah. Tapi Malaysia ni agak tinggi jugalah. Jadi bila duduk tu, kaki wife saya tu macam rasa tak berapa nak sedap sangat. Tapi bila buka tak ada masalah. So handling wise pada saya, dia antara motosikal adventure yang menawarkan handling yang sangat-sangat baik. Sebenarnya dia agak agile, cuma bila ada pasang panniers ni, saya kurang confident nak bawa. Itu yang saya tak suka tu. Sekarang tak pasal-pasal terlanggar, sebab dia terkeluar sikit daripada handlebar. Jadi kalau handlebar lepas, kita takut pula panniers tu tak lepas. Jadi itu yang saya risau tu. Tapi saya rasa saya memang sukalah V-Strom 1050 XT ni. Dia very macam nak cakap, dia minimalist. Dia tak ada ciri yang fancy atau premium atau yang modern atau futuristic kan. Tapi pada saya, that's what adventure bike should be lah. Sebab kita nak sebuah motosikal yang dependable, yang tahan lasak, yang kita boleh belasah untuk apa saja tujuan tanpa perlu risau, alamak kalau rosak radar ni berapa ribu pula kena keluar. So benda-benda tu, kerisauan tu korang tak ada dekat V-Strom 1050 XT ni. Okay, kita pun dah nak sampai. Sekejap lagi ada beberapa benda yang saya rasa apa yang Suzuki buat adalah praktikal. Okay, pick up dia, growl engine tu. Saya memang minat engine V-twin. Kalau korang tahu, saya pernah ada Aprilia sebelum ni, engine V-twin. Yang tu pun cuma 750cc, ni apatah lagi 1000cc. So dia punya growl tu, dia punya deruman tu, bahasa Melayu deruman tu memang garang habis. Steam lah, senang cerita. Braking, saya boleh cakap braking dia memang sangat-sangat best. Dia punya cengkam tu memang on point. Okay, tak ada rasa macam terkejut tak ada. Memang on point. Kita pun dah sampai. Rasa sayang pula nak pulang motor ni. Ini memang saya minat adventure bike. Memang saya plan nak beralih ke adventure bike. Multistrada tu favourite saya, tapi harga dia keras mat. 150,000, 40,000 tak dapat lah. Tapi untuk V-Strom lah ni 81,000, pada saya harga dia memang elok. Okay, before kita nak tutup tu, ada nak tunjuk sikit beberapa aspek yang saya rasa praktikal pada motor ni. First, kalau korang nampak mat guard depan ni, okay, dia agak panjang kat bawah ni. So bila bawa dalam hujan, korang tak akan rasa splash tu ketara pada bahagian kaki dan engine. So itu antara ciri yang saya suka pada Suzuki V-Strom ni. Dan lagi satu, macam saya cakap, motor ni dia punya filter dekat sini, dan kita ada satu pipe engine daripada sini. So kalau korang nak lenjan off-road tak ada masalah. Jadi 19 inci depan, Battlex Adventure. Tapi kalau korang nak lompat-lompat tu, memang dia akan effect lah filter ni. So itu je yang kita nak elak, walaupun ada engine kat sini. Jadi itu je lah mengenai review saya mengenai Suzuki V-Strom 1050 XT. Untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motomloy.net. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan buat lebih banyak review untuk korang. Jadi itu saja. Assalamualaikum.
Bye.